Atau anak-anak benci kepada ayahnya. Ada anak-anak tuan-tuan tak tegur ayah dia, duduk sebumbung dekat 6 bulan tak tegur ayah. Tak tegur ayah tuan-tuan. Saya buat summer camp tuan-tuan, 35 tahun, 40 tahun, 1.2 juta. 1.2 juta anak-anak daripada seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Selatan Thailand ikut program saya tuan-tuan dan puan. Biasa cerita anak-anak tak bercakap dengan mak bapak. Biasa cerita anak perempuan tak tegur mak dia berbulan-bulan tuan-tuan dan puan. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu anak-anak, kalau ada, saya tak nampak anak-anak kita ada kat sini. Kalau kita dengan perkataan, dengan perbuatan terguris sedikit hati mak ayah, tertutup pintu syurga buat mereka tuan-tuan. Terguris sikit hati mak ayah kerana perkataan kita, kerana perbuatan kita, dengan sendirinya tertutup pintu syurga buat anak-anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang dihormati pengurus Masjid Al-Husna Bandar Sunway dan kepada semua para imam Bilal dan Siak yang dimuliakan, kepada panel jemputan bual bicara ad-din pada malam ini yang sudah pun bersiap sedia berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan tidak dapat kita nafikan dan kita lupakan kepada seluruh ahli qariah, para jemaah Masjid Al-Husna Bandar Sunway. Semoga pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sebagaimana yang telah pun dinyatakan kepada kita tadi, kehadiran kita semua mengimarahkan rumah Allah pada malam ini tidak lain dan tidak bukan kerana kita nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara yang lebih hebat daripada itu, melainkan apabila insan sesama insan bertemu dan berjumpa di dalam majlis kita membesarkan Allah dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini saya diamanahkan untuk mengendalikan majlis kita pada malam ini bersama dengan undangan bintang utama kita. Subhanallah, seorang orang lama yang tuan-tuan dan puan-puan cukup amat kenali beliau. Syukur kepada Allah dengan keadaan diri yang masih lagi sihat walafiat, dapat meneruskan ilmu, menyampaikan ilmu, dapat meneruskan dalam bidang usaha dakwahnya, di mana inilah dia orang yang kita tampilkan pada malam ini untuk bersama-sama dengan kita semua bagi membawa sebuah tajuk sebagaimana yang telah pun dinyatakan kepada kita sebentar tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembela umat dunia dan akhirat. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, inilah dia panel yang akan berkongsi ilmu dan maklumat, iaitu tidak lain dan tidak bukan Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali selaku bintang utama kita pada malam ini. Mudah-mudahan Datuk selamat datang Datuk ke Masjid Al-Husna pada malam ini. Masya Allah, sihat Datuk ya? Alhamdulillah. Jadi Datuk, inilah dia wajah-wajah yang akan kita bersama daripada waktu dan saat ketika ini, dan kita akan berhenti seketika pada pukul 8.11 bagi memberi laluan kepada azan Isya, dan kemudian kita diberi masa lagi tuan-tuan dan puan untuk lanjut sehingga 8.40 ataupun 8.45 kita akan berhenti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ambil kesempatan dan peluang terbaik pada malam ini untuk kita sama-sama menadah ilmu, untuk kita sama-sama mengambil kesempatan Datuk untuk mukaddimah awal kita pertemuan pada malam ini. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kehadiran yang bukanlah sebagaimana manusia-manusia yang tak ketahui dan tak peduli tentang beliau tak tahu.
Tetapi kehadiran kita pada malam ini seorang orang yang menyaksikan Allah, menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima Allah dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Datuk kita nak memulakan mukaddimah pada malam ini? Kita nak bawa kepada semua orang yang dapat ikuti dan dengar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pembela umat dunia dan hari akhirat. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi ananda Ustaz Nur Hizam yang menjadi moderator pada malam ini, pengacara pada malam ini, yang berbahagia saudara Ustaz pengurus kepada Masjid Al-Husna Bandar Sunway ini, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak dan seluruh jawatan kuasa kepada masjid ini, tuan-tuan ahli qaryah, anak-anak qaryah, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebagaimana yang diminta oleh Al-Fadhil Ustaz Nur Hizam, tuan-tuan, yang pertama sekali, siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Saudara-saudara, malam ini kalau boleh malam ni sebelum saudara tidur, balik nanti selepas main Isya, balik ke rumah, sampai di rumah sekitar dalam pukul 9 suku pada malam ini, anak-anak kita yang masih ada di rumah minta diorang semua sekali yang berumur 12 tahun ke atas, ada yang berumur 18 tahun, ada yang berumur 20 tahun, ada yang berumur 25 tahun, minta datang ke depan ibu dan ayahnya. Berdiri di depan, satu orang cerita 5 minit saja mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang 5 minit saja, total 5 minit. Saya yakin, tak percaya tuan-tuan buat malam ni. Apa anak kita nak cerita dalam 5 minit mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, dalam pengamalan saya bila mengadakan summer camp selama 35 tahun sampai 40 tahun, 1.2 juta anak-anak mengikuti program saya. Tuan-tuan, summer camp Akademi Keluarga Bagi Malaysia. Tuan-tuan yang dengar dia punya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tengok ni, itu zikir-zikir kita dengan anak-anak tu. Tuan-tuan, bila suruh anak ambil yang budak tingkatan 4, budak tingkatan 5, berdiri di depan, cuba berselawat, cuba sebutkan macam mana bunyi selawat. Dia pandang kawan dia, dia pandang dia, kawan dia pandang dia, dia tanya kawan dia, mulanya macam mana, mulanya macam mana, mulanya macam mana. Serius tuan-tuan, serius. Tak percaya balik test anak kita. Tosahlah selawat Ibrahimiyah, itu panjang. Selawat biasa saja. Saya yakin setengah daripada anak kita tak mampu nak berselawat. Apalagi salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya tuan-tuan. Kebanyakannya tak mampu, tak percaya. Balik ini pukul 9 suku, minta anak kita cerita Nabi Muhammad 5 minit dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Halakan pula kepada bapak dia. Bapak dia pun kebanyakannya tak hafal lagi selawat Ibrahimiyah itu. Halakan kepada mak dia pun tak percaya. Mari kita pergi. Saya tuan-tuan, mari kita pergi kat jalan raya. Kita duduk dekat sana 2-3 orang. Siapa saja yang lalu, asalkan orang Islam, laki-laki perempuan, kita bagi seorang RM5. Kita bagi seorang RM5, suruh dia berselawat Ibrahimiyah. Saya yakin tuan-tuan dan puan, 90% tak mampu berselawat. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan cuba sajalah. Tuan-tuan cuba. Saudara-saudara, kalau kita tak kenal siapa Nabi Muhammad,
Macam mana kita nak kenal Islam? Kalau kita tak kenal Nabi Muhammad, macam mana kita nak gandingan kehebatan tuan-tuan, apa kalimat thayyibah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Macam mana tuan-tuan? Nombor 2, besok tuan-tuan mati, bila dikuburkan, anak tuan-tuan yang terakhir yang mengantar kita ke kubur nanti, sahabat-sahabat yang terakhir mengantar kita ke kubur, melangkah 7 langkah meninggalkan kubur. 7 langkah tuan-tuan. Maka turunlah 2 malaikat Munkar dan Nakir. Apa soalannya? Yang pertama, marrabbuka. Tak apa, itu dulu. Soalan yang kedua yang berkaitan pada malam ini, seterusnya apa yang Ustaz tanyakan tadi, wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Macam mana nak jawab wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Kalau kita tak kenal Nabi Muhammad, kalau kita tak tahu nak berselawat kepada Nabi Muhammad, padahal selawat kepada Nabi Muhammad dalam khutbah tuan-tuan, tak disebut selawat itu tak sah khutbah. Kita bayar rukunnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebutkan ini soalan kubur. Tuan-tuan kena jawab, tuan-tuan kena yakin itu adalah soalan kubur yang termasuk dalam rukun iman dan wajib bagi tuan-tuan, fardu bagi tuan-tuan, wajib bagi saya mempercayainya dengan tidak ada tolak-tolak bandingnya, dengan tidak ada tolak-tolak ansurnya lagi. Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Macam mana nak jawab Muhammadun Nabiyyi, bahawa Muhammad itu adalah nabiku? Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab kalau anak itu tuan-tuan duduk berdekatan dekat sini, berdekatan dengan masjid ni, tak pernah datang ke masjid pun. Ambil malam ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok daripada kanan ni sampai ke kiri saya ni, saya tak nampak anak umur 18 tahun. Mana dia tuan-tuan? Saya tak nampak umur 16 tahun. Saya tak nampak umur di bawah 20 tahun. Saya yakin. Tengok tuan-tuan ni di rumah tuan-tuan ada anak umur 15 tahun. Ada anak umur 18 tahun. Ada anak umur 23 tahun. Di mana mereka tuan-tuan? Kalau malam ini mereka tidak ada, minggu lepas mereka tidak ada, bulan lepas mereka tidak ada, tahun lepas mereka tidak ada. Macam mana tuan-tuan puan, di masjid inilah dilaungkan nama kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, satu hari 5 kali dia percunggung masjid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilaungkan. Satu hari 5 kali tuan-tuan, daripada subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuh kembali. Tapi anak kita tak menjawabnya. Anak kita tak tahu nak menjawab azan. Bukan saja tak tahu menjawab azan, anak kita tidak tampil di mana masjid, di mana tempat azan diazankan. Macam mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah sebagai langkah yang pertama tuan-tuan puan ya, saya harap malam ini tuan-tuan, kalau tidak, tak ada banyak faedahnya kita mengadakan program program yang namanya bicara ini. Bual bicara ni tuan-tuan puan, kalau masih lagi kita anggap tuan-tuan Nabi Muhammad ini tidak perlu, tidak macam-macam insan biasa. Nabi Muhammad bukan insan biasa tuan-tuan puan. Nabi Muhammad juara manusia yang membawa kita tuan-tuan untuk menyaksikan satu kehidupan yang ada makna dalam dunia dan kehidupan yang ada makna dalam akhirat. Tuan-tuan, Nabi Muhammad lah tuan-tuan puan yang meletakkan asas yang tuan-tuan doakan itu, insya-Allah doa itu akan terbukti, doa itu akan dimakbulkan. Apa dia? Tuan-tuan doa tuan-tuan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Inilah yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hidup Nabi Muhammad tuan-tuan. Tuan-tuan nampak, Nabi Muhammad is the person who strike a balance, a real complete balance antara kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Yang mungkin kita akan tinjau sebentar lagi setelah terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan mengenali insan kesayangan Allah.
Tak ada lagi insan kesayangan Allah. Yang paling disayangi oleh Allah daripada 124,000 para nabi dan para rasul, kemuncak kasih sayangnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada berbilion-bilion, triliun manusia daripada Adam alaihissalam sampai khataman nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilion manusia. Kalau kita letakkan dalam piramid, macam piramid tuan-tuan, macam ni, sambil piramid ni letakkan atas piramid, manusia yang paling unggul yang di atas mewakili triliun manusia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila Ustaz. Alhamdulillah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, Datuk membawa kepada kita mukaddimah yang terawal. Bagaimana untuk kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembela kita di dunia hinggalah ke akhirat. Terlebih dahulu kita mesti mengenal siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bukan sahaja kita nak kenal nama itu, yang sudah cukup amat sekali memperlihatkan kepada kita bahawa inilah satu-satunya manusia yang diajar kepada kita memelihara namanya daripada keturunan sampailah ke keturunan yang disebut dan dinyatakan. Kalau kita ditanya tadi oleh Datuk, siapakah Nabi Muhammad? Bagaimanakah nak menceritakan tentang perihal diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka amat sekali rugi kalau kita memang benar-benar tak dapat ambil sekelumit. Sekurang-kurang sekelumit tadi disebut 5 minit. Masya-Allah tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim bin Adar bin Adam alaihi salam. Ada lagi bin lepas tu? Dah tak ada dah tuan-tuan. Itu sedikit tuan-tuan. Tetapi yang diperlukan itu ilmu kita sekurang-kurangnya di dunia, yang mana tadi Datuk bawa kepada kita sampai ke dalam kubur nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa man nabiyyuka tuan-tuan dan puan. Sekurang-kurangnya yang diajar kepada kita iaitu Muhammad Nabi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan. Kita apabila ditanya soalan sedemikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagaimana yang disebut juga oleh Datuk tadi. Untuk kita nak lebih dapat tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad ni kenapa dia nak bela kita di dunia dan di hari akhirat ya Datuk ya? Masya-Allah, Datuk sebut tadi bukan manusia biasa. Cuma Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 127, telah dihantarkan oleh Allah seorang nabi dan rasul seperti kamu. Manusia macam kita. Tetapi apa luar biasanya tuan-tuan? Apa luar biasanya? Azizun alaihi ma anittum. Yang ni yang apa? Berbeza daripada manusia biasa kepada manusia luar biasa seperti Nabi Muhammad. Apa dia? Sangat berat tuan-tuan. Dalam diri dia memikirkan sukar orang, susah payah orang tentang iman dan kepercayaan orang. Masya Allah. Bersangatan tamak untuk melihat diri kamu memiliki iman dan Islam. Apabila kita dah dapat mengucap 2 kalimah syahadat tuan-tuan, apa keadaan Nabi? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad jadi orang yang nak menjaga, nak memelihara, nak menyelamatkan, nak membela orang-orang yang beriman ini dengan penuh kasih sayang. Tadi Datuk tanya Datuk, mana anak muda di masjid kita ni? Allahu Akbar. Ada 2 orang saya tengok kat belakang tu. Memang umur berapa dibenarkan datang ke masjid ni? 15 tahun ke? 15 ke 16 tahun. Itu keadaan yang kita kena terima ujian sekarang ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Datuk, apabila kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pembela kepada kita, seringkali diangkat istilah Nabi Muhammad itu datang membawa rahmat kepada sekalian alam ini. Bagaimanakah kita nampak rahmat Nabi Muhammad itu sampai kepada kita? Silakan Datuk.
Alhamdulillah. Dalam Al-Quran disebut وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak aku utus kau wahai Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat kepada seluruh penjuru alam. Pertama, tuan-tuan dan puan, nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad, semua diutuskan untuk kaum-kaum masing-masing. Kaum, ini kaum. Kaumnya. Kaum Lut, kaum Nuh, kaum Harun, kaum Musa, kaum Isa, semua kaum. Artinya kalau misal katalah Nabi Muhammad diutus kepada kaum Melayu, misalnya. Tetapi ada satu saja Nabi. It happened to be the last stage of prophethood. Yang paling besar sekali. Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada mana-mana kaum, tapi diutus kepada manusia sejagatnya. Diutus kepada manusia sejagatnya, manusia utara, manusia timur, manusia barat, manusia timur, manusia utara, manusia selatan. Manusia berkulit hitam, manusia berkulit perang, manusia berkulit putih, manusia bermata biru, manusia bermata hitam, manusia bermata coklat, manusia berhidung mancung, manusia berhidung kemek. Seluruhnya, tuan-tuan, seluruhnya Islam itu diutuskan kepada mereka. Umat dunia ni tuan, umat dunia. Dari sejak 1400 tahun dahulu sampailah selepas wafatnya Nabi Muhammad, bahkan ajaran Nabi Muhammad terpakai sampai hari kiamat. Ada bayi yang bakal lahir nanti, tuan-tuan, yang terakhir bayi dilahirkan sebelum kiamat. Bayi itu pun, tuan-tuan dan puan, subjek kepada, tuan-tuan dan puan, kehebatan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, lahirnya Nabi Muhammad diutuskan, tuan-tuan dan puan, dengan sendirinya manusia yang tenggelam dalam zaman jahiliyah. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, anak perempuan mereka tanam hidup-hidup, tuan-tuan. Anak perempuan mereka tanam hidup-hidup. Antara yang pernah menanam anak hidup-hidup ya Umar bin Khattab, tuan-tuan dan puan. Tanam anak dia. Asal perempuan saja tanam, bunuh. Tuan-tuan, tapi bila Nabi Muhammad datang ke dunia ini, tuan-tuan dan puan, amalan yang sangat keji, yang sangat hina, yang tak pernah terfikir kepada kepala manusia. Manusia dibebaskan daripada amalan yang sedemikian. Yang ketiga, tuan-tuan, di keliling Kaabah tu ada 360 idol. 360 patung-patung, tuan-tuan, yang mereka sembah merupakan Tuhan-Tuhan mereka. Seluruhnya telah dibebaskan oleh Nabi Muhammad. Hanya sembah satu saja kuasa. Siapa dia? Allahu Rabbul Alamin. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak boleh disekutukan. Kalau tuan-tuan menyekutukan, tuan-tuan melakukan yang syirik, antara dosa yang tidak akan diampun oleh Allah ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya mendua, mentigakan, mempat, menglimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan tengok Nabi Muhammad, tuan-tuan dan puan, didatangkan ke dunia ini dengan satu mukjizat. Banyak mukjizatnya, tapi mukjizat yang paling hebat yang tak ada pada nabi-nabi dan para rasul yang lain. Mukjizat itu sampai hari kiamat. Mukjizat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebutir pun ayat daripada kalimat itu akan hilang. Tidak sebutir pun, tuan-tuan, daripada ayat itu, tapi tanda-tanda dot-dot itu akan hilang. Apa dia? Mukjizat itu ialah Al-Quran. Al-Quran, tuan-tuan, cuba bayangkan, tuan-tuan. Rumah yang tidak ada Al-Quran, tuan-tuan, bayangkan. Rumah orang yang diam di Bandar Sadwe ini tak ada Al-Quran, tuan-tuan, cuba bayangkan. Ada Al-Quran tapi tidak boleh baca Al-Quran. Dalam program saya, tuan-tuan, perempuan, perempuan tengok program saya setiap pagi pukul 7 pagi. Setiap pagi 7 pagi. Pergi kepada Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Seorang ustazah namanya, tuan-tuan, Ustazah Ummi Kalsum. Ustazah Siti Ummi Kalsum mengatakan dia ada Akademi Al-Quran di Kelang, tuan-tuan. Di Kelulusan Azhar University. Alhamdulillah, seorang yang sangat aktif namanya Ustazah Siti Ummi Kalsum. Apa dia kata, tuan-tuan? Akademi dia khas untuk, bukan anak-anak, untuk orang dewasa. Apa yang dia kata? Kebanyakan orang dewasa yang bertemu dengan dia tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Apa dia kata? Sebahagian daripada mereka buta Al-Quran. Buta, tuan-tuan. Huruf hijaiyah, tuan-tuan,
Yang 29 tu tak 28. Dia kata tak tahu tuan-tuan. Alif tak kenal, ba tak kenal, ta tak kenal. Apalagi kalau disambung-sambung. Lagi tak boleh baca tuan-tuan, tak boleh baca. Macam mana tuan-tuan? Wahyu yang diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat itu yang disampaikan kepada manusia di Bandar Sunway ini. Orang Bandar Sunway tak boleh baca Quran. Orang Bandar Sunway malu nak belajar Al-Quran. Orang Bandar Sunway tak berjumpa dengan ustaz-ustaz, dengan imam-imam ni, yang imam ni Masjid Al-Husna ini, untuk mentasmih, menyemak bacaan Qurannya, khususnya Fatihah. Saya tuan-tuan dengan saudara Makmur ni, kawan saya. Sekarang ni saya tuan-tuan dalam 3 hari. Kita keluar dakwah dalam 3 hari tuan-tuan. Di satu tempat yang paling istimewa. Di Kajang Country Heights. 3 hari 3 malam tuan-tuan. Masih lagi. Saya keluar sebentar tadi meninggalkan tuan-tuan dan teman-teman di sana. Tuan-tuan, tadi kita ada halaqah Quran. Hari-hari tuan-tuan ada halaqah Quran. 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Membaca sekurang-kurangnya 3 kul. Dan bersama dengan Fatihah. Masya Allah tuan-tuan. Baca Fatihah pun, kalau nak dicari peratus kelulusan yang sebenarnya dengan tajwidnya, tuan-tuan, dengan makhrajnya, dengan sifat huruf dan sebagainya, saya rasa tuan-tuan 70% agaknya tak lulus bacaan. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Al-Quran, apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Sains ada dalam Al-Quran. Sains biologi ada dalam Al-Quran. Chemistry ada dalam Al-Quran. Astronomi ada dalam Al-Quran. Cerita bab binatang ada dalam Al-Quran. Cerita makhluk lain semuanya ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan cuba cerita. Nak mentadbir keluarga ada dalam Al-Quran. Mentadbir masyarakat ada dalam Al-Quran. Mentadbir tuan-tuan organisasi ada dalam Al-Quran. Bahkan mentadbir negeri-negara pun ada dalam Al-Quran. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Oleh kerana itu tuan-tuan, oleh kerana itu saya nak pergi ni mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bawa satu tamadun. He brought in together with him a civilization. Tamadun tu, tamadun besar tuan-tuan. Tamadun yang telah ditegakkan menyebabkan itu tuan-tuan, Islam memerintah dunia ni, 3 suku dunia. Hampir 1000 tahun Islam telah memerintah dunia. Tamadun yang ditinggalkan, yang asasnya diletak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah tamadun ilmu. Bila berperang orang Kristian dengan orang Islam dan perperangan salib tuan-tuan, yang berlaku di Iraq, sungai-sungai tuan-tuan, sungai-sungai, boleh Kristian tuan-tuan, Kristian naik tuan-tuan, seolah-olah nak mengalahkan tentera Islam. Apa yang mereka buat tuan-tuan? Mereka jahanamkan buku-buku daripada perpustakaan yang hebat-hebat, buku Islam yang ditulis dengan dakwat-dakwat itu, hingga dikatakan tuan-tuan, air sungai itu tuan-tuan hitam kelat kerana buku-buku yang ditulis itu dipelusukkan oleh orang Kristian dengan tamadun ilmu yang ada dalam Islam itu. Inilah tuan-tuan dan puan. Tapi tamadun ilmu itu tak sampai kepada kita. Anak-anak kita buta Islam, minta maaf saya sebut tuan-tuan. Anak kita lupa buta fardu ain. Anak kita buta fardu kifayah. Anak kita buta akidah. Anak kita buta syariah. Anak kita buta akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, apa yang nak kita buat malam ini tuan-tuan? Kita bercakap dah berpuluh-puluh tahun saya bercakap. Saya berdakwah ni dah masuk 40 tahun dah tuan-tuan. 40 tahun, belum lahir lagi ustaz ni agaknya saya sudah berdakwah tuan-tuan dan puan. Tapi inilah dia tuan-tuan ni. Saya nampak satu fenomena tuan-tuan yang sangat menyayat hati saya. Apa dia? Masyarakat Islam makin menunjukkan kurang minat kepada agama. Contoh masjid. Malam ni agaknya ramai pasal istimewa agaknya. Biasanya berapa sah ustaz? Perempuan biasanya berapa orang yang datang? Laki-laki berapa orang yang datang? Anak muda berapa yang datang? Ustaz nampak kata ada 2 orang anak muda tadi. Saya pun tak belum nampak lagi tuan-tuan di mana. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan dia? Anak muda, orang dewasa pun sebut Islam tak minat. Sebut masjid tak minat. Sebut Quran tak minat. Sebut tafsir tak minat. Sebut tadarus tak minat. Sebut apa tu? Apa saja yang berkaitan dengan agama. Nak ziarah orang sakit tak minat. Nak ziarah orang mati tak minat. Menziarah saudara tak minat. Hubungan silaturahim saudara tak minat. Mendengar azan tak minat. Menjawab azan tak minat. Berselawat tak minat. Menyambut hari kebesaran Islam tak minat. Ini anak kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mengatakan tidak, Hasan Ali tak betul, saya ada fakta 35 tahun punya fakta, 40 tahun punya fakta tuan-tuan. Sama makan makin teruk.
Tuan-tuan dan puan, bukan saja masjid ini, saya nak bagi tahu, bukan saja masjid Al-Husna ini yang tak ada anak muda. Saya pernah pergi di satu tempat di negeri utara Malaysia. Tak payah sebutlah negeri mana. Alhamdulillah saya dipanggil tuan-tuan satu bulan setengah. Sebelum tu dah ada beritahu saya akan datang satu masjid. Tuan-tuan, masjid itu pengurusinya sangat muda, 36 tahun, ustaz 36 tahun. Begitu hebatnya ustaz ni, begitu hebatnya jawatan kuasa ni. Masjidnya Masya Allah tuan-tuan, pengurusannya baik, kebersihannya baik, programnya baik. Kuliah subuh saya sampaikan tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu berapa orang yang hadir? Tuan-tuan, dekat 350 orang tuan-tuan. 350 orang hadir kuliah subuh. Tengah-tengah saya berkuliah tuan-tuan, saya berhentikan dalam 1 minit. Kuliah saya berhentikan 1 minit, saya jemput mereka yang hadir. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita pandang sebelah kanan, mari pandang sebelah kiri. Angkat tangan, siapa yang nampak anak berumur di bawah 18 tahun hadir dalam majlis ini? Tuan-tuan, saya tanya, siapa tuan-tuan yang nampak? Pandang kiri, pandang kanan. Anak umur 18 tahun yang ada dalam majlis ini, 16 tahun, 17 tahun yang sudah akil balik, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Angkat tangan. Tuan-tuan, satu pun tak ada. Kalau nak ubatlah, satu pun tak ada. Inilah tuan-tuan, masalah besar yang kita hadapi dan inilah perjuangan Nabi Muhammad. Muhammad nak membasmi tuan-tuan, bukan saja nak membasmi buta akidah, bukan saja nak membasmi buta syariah, bukan saja nak membasmi buta akhlak, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan nak membasmi buta agama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ustaz. Kita beri laluan kepada azan Isya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد رسولة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والعظيم المقام إنك لا تحب الميعاد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita baru pergi kepada bahagian yang kedua sebentar tadi tentang bagaimanakah kita diajar untuk menghayati dan menelusuri yang kata manusia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut diutuskan oleh Allah membawa rahmat bagi keseluruhan alam ini. Dan Datuk telah membacakan kepada kita daripada surah Al-Anbiya ayat 57 sebentar tadi dengan pernyataan, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Dan Datuk telah menjelas dan menerangkan kepada kita sebagaimana yang dapat kita ikuti sebentar tadi, bahawa rahmat baginda amat luas, amat besar. Kalau mengikut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawasanya ada 3 rahmat yang diutuskan oleh Allah baginda itu kepada kita. Rahmat yang pertama iaitu rahmat dari sudut iman dan akidah. Tuan-tuan, tadi Datuk dah sebutkan kita macam mana umat Mekah mereka melihat dan menyaksikan di hadapan mereka itu iaitu ada 360 apa dia? Patung-patung. Ni orang yang tak biasa datang ke Masjid Sunway ni Datuk. Bila mereka terpandang ke sebelah kanan kita ni, nampak sebuah kepala patung singa paling besar kat Malaysia ni. Tu tuan-tuan. Maka itu satu apa? Lambang yang cukup amat menguji dan menduga antara nak melihat kubah Masjid Al-Husna dengan kubah piramid yang ada di depan kita ini. Ini satu dugaan Datuk. Subhanallah. Bayangkan Nabi Muhammad mengambil satu masa, satu tempoh yang amat lama, 23 tahun tuan-tuan. Apabila Allah memerintahkan Nabi, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila nanti wahai Muhammad kamu akan pulang bagi kembali ke kota Mekah, membukanya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok orang masuk Islam ni apa? Berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Allah, buangkanlah khurafat, buangkanlah segala syirik, buangkanlah segala tahyul, mohon minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Allah suka orang yang apa? Mohon minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Ibn Abbas, rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membawa syariat. Tadi Datuk dah sebut kat kita kan, syariat yang berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak cari ibu dan ayah yang kalau dia nak meninggalkan sesuatu kepada keluarganya, sekurang-kurangnya mereka ni mewarisi harta tuan-tuan. Kemana kita nak bawa harta kita? Dan memang itulah keupayaan kita dan pemahaman-pemahaman di kalangan kita. Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahamkan ahli keluarganya, baik kamu dan juga termasuk umatku yang aku tinggalkan ialah apa?
dua perkara yang kamu pegang dengan duanya itu, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itulah dia Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Imam Ibn Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat yang besar kepada alam ini kerana nak memperbetulkan apa? Akhlak-akhlak manusia. Tingkah laku manusia. Hari ini Datuk, masya-Allah, betapa bejatnya orang kata. Kerosakan akhlak daripada kalangan baik daripada kalangan tua apa nak kata, tua bangka ke, muda belia, tua mua, menghadapi krisis dari sudut akhlak. Mari tuan-tuan, kita lanjutkan dengan sedikit masa yang masih berbaki ini. Bagaimana Datuk? Datuk melihat keadaan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku ini antaranya lagi dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Apakah akhlak manusia pada hari ini? Menjadi akhlak yang sudah tidak melihat kepada kebaikan hidup, sebaliknya nak merosakkan hidupnya semata-mata. Silakan Datuk. Alhamdulillah, para penonton yang hormati sekalian, ya. Dalam Al-Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Saudara, ringkasnya Allah tuan-tuan menyamakan manusia ini macam binatang ternak, tuan-tuan. Manusia yang tidak ada akidah macam binatang ternak. Manusia yang tidak menjalankan syariat Allah SWT macam binatang ternak. Manusia yang tidak ada akhlak seperti binatang ternak. Bahkan ayat itu menyebutkan balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Saudara-saudara, binatang ternak tak ada buang-buang anak, tuan-tuan. Kita di tangga surau ada anak yang dibuang, mati, tuan-tuan. Mayat anak berumur dalam 2 hari daftar di tangga surau, dapat di tangga masjid. Orang-orang alam flora kadang-kadang, tuan-tuan, dalam tong sampah, ada bayi dalam tong sampah. Tuan-tuan, ini dia apa yang saya nak sebutkan, tuan-tuan puan, ya. Untuk melihat Nabi Muhammad SAW secara adil, ada 3 cara melihatnya. Tuan-tuan, macam mana? Yang pertama disebut sebagai surah. Surah ini ialah gambaran manusianya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tuan-tuan kena baca ni. Dapatkan kitab buku yang namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini buku kitab menceritakan kepribadian Nabi Muhammad. Macam mana rupanya, macam mana kulitnya, macam mana alisnya, macam mana dahinya, macam mana keningnya, macam mana raut mukanya, macam mana hidungnya, macam mana giginya, macam mana senyumnya. Itu semua dalam Syama'il Muhammadiyah. Kena bacalah, tuan-tuan. Kita tahu, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan, anak kita, tuan-tuan dan puan, ambil Messi lah ataupun Salah. Salah ni skorer Liverpool, tuan-tuan. Keturunan daripada Egypt, daripada Mesir. Salah hebat, hebat Salah ni. Setiap permainan, tuan-tuan dan puan, Salah biasanya skor gol, tuan-tuan dan puan, dan mempunyai nilai berjuta-juta ringgit, puluh juta, ratus juta. Anak kita tahu semua siapa Salah, siapa isteri Salah, berapa orang anak Salah, bila dilahirkan, di mana dia dilahirkan, tuan-tuan, berapa berat badannya, berapa tingginya, berapa gajinya, gaji mingguannya berapa, gaji bulanannya berapa, seluruhnya anak kita tahu. Itu manusia bola sepak. Artis pula, bukan artis Malaysia, artis Korea ni, artis Korea. Dia tahu semua anak kita, tuan-tuan. Anak kita ke, mak kita ke, bapak kita ke, tuan-tuan tahu semua. Saudara, tapi bab tentang Nabi Muhammad, cerita tentang wajah kepribadian Nabi Muhammad, macam saya kata tadilah, anak kita tak mampu nak cerita walau 2-3 minit pun, tuan-tuan. Macam mana nak cerita? Tuan-tuan bagi tahu saya, macam mana anak kita nak cerita the physical form of Nabi Muhammad SAW. Macam mana anak kita nak cerita? Macam mana jalan Nabi Muhammad? Macam mana langkah Nabi Muhammad? Macam mana dia nak mulakan langkah? Apa dia nak buat? Kalau naik tempat tinggi macam mana? Kalau turun di tempat yang rendah macam mana? Seluruh, tuan-tuan dan puan, seluruhnya dibutirkan dalam Syama'il Muhammadiyah.
Yang kedua tuan-tuan itu surah. Yang kedua sirah. Sirah ialah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada sebelum dapat wahyu, bahkan daripada kelahirannya sampai sebelum dapat wahyu, selepas dapat wahyu, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun mendapat wahyu tuan-tuan. Dan apa wahyu buat? Apa macam mana Nabi Muhammad dan para sahabat meraihkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Tuan-tuan cuba bayang tuan-tuan dan puan ya. Wahyu 6666 ayat. Al-Quran itu tuan-tuan 114 surah, 30 juzuk. Tuan-tuan, ada di antara kita tak boleh baca Al-Quran. Tuan-tuan, saya dah sebutkan tadi, tak boleh baca Al-Quran, tak kenal huruf Quran. Nak mati macam mana tuan-tuan? Nak mati macam mana? Macam mana kita nak mati? Malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan buta Al-Quran. Macam mana nak mati tak boleh baca Al-Quran? Macam mana nak mati tuan-tuan? Doa iftitah tak betul nak dibaca. Macam mana nak mati tuan-tuan? Fatihah tak betul nak dibaca. Macam mana nak mati? Anak kita subuh tak semayang, isyak tak semayang. Macam mana nak mati? Rumah-rumah tak ada suasana Islam, tak ada roh Islam, tak ada gambaran Islam rumah kita tuan-tuan. Inilah tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, surah, sirah. Yang ketiga ialah sarirah. Apa ni sarirah? Sarirah ialah kotak pemikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, jiwa menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa sayangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa meraihkan tetamu Nabi Muhammad. Jiwa meraihkan pemimpin-pemimpin dunia di zaman Nabi Muhammad tuan-tuan dan puan. Kita tentang macam mana mendakwakan Islam, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madinah, penduduk Mekah dan di sekitar kawasan Semenanjung Arab dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau surah kita tak tahu, kalau tuan-tuan dan puan sirah kita tak tahu, kalau sarirah pun kita tak tahu, macam mana tuan-tuan nak menjawab soalan yang disebutkan oleh Ustaz tadi tuan-tuan dan puan? So itu para penonton dan teman-teman yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Ada 2-3 perkara yang saya nak kemukakan. Pertama tuan-tuan dan puan ya, bersempena dengan program pada malam ini tuan-tuan dan puan, jangan mati tuan-tuan, jangan mati sebelum tuan-tuan dapat betul-betul mengenal manusia unggulan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal surahnya, kenal tuan-tuan sirahnya, dan kenal sarirahnya macam saya sebutkan tadi. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh manusia tuan-tuan. Saya tak tahu berapa ratus ribu PhD yang sudah ditulis mengenai Nabi Muhammad. Berapa ribu PhD yang ditulis tentang rupa Nabi Muhammad. Berapa ribu PhD yang telah ditulis mengenai perjuangan Nabi Muhammad. Berapa ribu PhD yang telah ditulis, sama ada orang Eropah, orang Amerika, orang Australia, orang Eropah, orang England, tulis mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitulah kajian yang dibuat. Ada satu kajian yang dibuat tuan-tuan dan puan oleh Michael Hart. Michael Hart ni orang Kristian tuan-tuan. Seorang astronomer, pakar bintang, pengkaji bintang, tuan-tuan profesor besar di Amerika Syarikat. Buat kajian the 100 most influential persons in the world. The 100 most influential person in the world. Manusia yang paling berpengaruh, 100 manusia yang paling berpengaruh dalam dunia. Daripada ribu-ribu yang ditapis. Dalamnya ada Kennedy, dalamnya ada Lincoln, dalamnya ada Gorbachev, dalamnya ada Putin, dalamnya ada Presiden Amerika, dalamnya ada Presiden di Eropah, dalamnya ada Presiden-Presiden yang ada Perdana Menteri yang hebat-hebat, dalamnya ada ahli saintis, dalamnya ada ahli practitioners, medicine, dalam adanya pakar engineering, seluruhnya tuan-tuan, nama besar seperti Einstein dan sebagainya. Tetapi dalam kajian itu tuan, ini orang Kristian tuan-tuan. Dalam kajian itu menyebutkan manusia nombor 1 dalam dunia ini daripada dulu sampai sekarang. Michael Hart kata manusia nombor 1 itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang tuan-tuan, orang Kristian yang bukan Islam pun mengiktiraf Nabi Muhammad dengan fakta-faktanya. Macam mana kita di Bandar Saung ini? Macam mana kita tuan-tuan?
Macam mana isteri kita, macam mana suami kita, macam mana anak kita, macam mana keluarga kita. Apa pengiktirafan yang kita beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak rumah kita gambaran pengiktirafan kepada Nabi? Ada tak rumah kita berselawat macam kita selawat tadi tu sebelum kita maghrib tadi? Tuan-tuan, adakah tuan-tuan dan puan rumah kita tuan-tuan menghormati kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah rumah kita ada tuan-tuan, setidak-tidaknya tuan-tuan ada buku-buku tuan-tuan, buku-buku sirah tentang Nabi, perjuangan tentang Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Ada tak buku-buku itu di rumah kita? Ada tak tape-tape, ada tak keset-keset, ada tak CD-CD, ada tak DVD-DVD? Ada tak tuan-tuan? Ada tak anak-anak kita buka radio IKIM? Ada tak mereka buka TV Al-Hijrah tuan-tuan? Untuk mengikuti program-program yang berturutan kadang-kadang cerita mengenai Nabi Muhammad, terutama dalam musim kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawapannya tidak ada, artinya tuan-tuan dan puan, sampai kita mati nanti, tuan-tuan, bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan akan mati, saya akan mati, ustaz akan mati, saya akan mati, tuan-tuan semua akan mati. Bayang, kita mati tanpa roh Nabi Muhammad. Kita mati tanpa roh perjuangan Nabi Muhammad. Kita mati tanpa mengenal Nabi Muhammad. Kita mati tanpa memberikan penghargaan, penghormatan kepada Nabi Muhammad. Kita mati tanpa sayang kita Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad ni tuan-tuan bukan kasih, bukan sayang, bukan cinta, tak cukup. Untuk Nabi Muhammad ni tuan-tuan apa dia? Kasih tak cukup, sayang tak cukup, cinta tak cukup. Apa dia? Merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila Ustaz. Masya Allah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, betapa malunya kita semua pada malam ini nak membincangkan satu manusia yang mulia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nak memperkatakan tentang soal akhlaknya bagi mengajak membentuk diri kita. Seruan dan saranan kepada kita sebentar tadi agar memiliki surah, sirah dan sarirah. Ini dia tuan-tuan. Dan saya nak menambah sikit, marilah kita sekurang-kurangnya, kalau kita tak boleh nak bentuk yang besar-besar, kita bentuklah diri kita dengan sebahagian-sebahagian kecil. Sebagaimana saranan Syekh Ibn Muhammad. Kalau tadi Datuk mengajak kepada kita dengan 3 sin, ini ada sekurang-kurangnya 7 sot tuan-tuan. Tu 7 sot. Sot yang pertama apa dia? Mari kita semua ambil bahagian saum. Esok hari Isnin tuan-tuan, ambil kesempatan puasa sunat hari Isnin. Hari Selasa boleh juga kita nak ambil bahagian tuan-tuan, puasa sunat sempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat itu puasa hari-hari putih tuan-tuan. Ini bagi nak melatih diri kita, mengawal diri, mengawal nafsu. Dan rata-rata yang hadir pada malam ini, saya fikir bukan orang-orang yang tak nampak lagi kelebihan puasa itu sebenarnya boleh membentuk diri dan peribadi kita. Yang keduanya, yang keduanya apa dia tuan-tuan dan puan? Iaitu solat. Ini mari kita jadikan dan mengimarahkan dengan kesempatan yang telah diberi dan peluang untuk kita kembali diberi izin membuka rumah Allah. Pada masa yang lalu, Masya Allah, umat keliling ni marah sungguh. Marah dengan jabatan agama, marah dengan pihak keselamatan. Bila nak buka masjid ni? Oh tuan-tuan, ada kat sini tak berlaku macam tu ke? Ada orang tak tahu tuan-tuan, masjid ditutup. Dia tak tahu. Dia kata kenapa masjid ditutup? Sebab wabak. Oh ya ke? Saya masjid tutup pun saya tak tahu, masjid buka pun saya tak tahu. Sebab saya memang tak peduli dengan masjid ni. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita orang yang jadi orang masjid, suka salat, suka meletakkan dahi kita tuan-tuan untuk mendapat hubungan dengan Allah. Soal yang ketiga, mari kita ambil tuan-tuan peluang sedekah. Kita bersedekah tuan-tuan, bersedekah untuk rumah Allah ini, bersedekah kepada panggilan-panggilan fi sabilillah yang diberi peluang kepada kita. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita bersabar. Nak buat kerja dakwah, nak buat kerja agama ni memang nak kena banyak sabar. Subhanallah. Ni berdiri di ujung sana bos lama saya, Tuan Nazir, Tuan Haji Muhammad Nur tuan-tuan. Bersabar dalam apa? Menghadapi masyarakat. Hari ini kita diangkat daripada kalangan orang muda memimpin kita.
beliau bersabar dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan pun nak kena bersabar juga. Macam mana kita sama-sama nak membangunkan rumah Allah ini. Dan yang kelimanya, iaitu marilah kita bersilaturrahim. Kita menghubungkan kasih sayang, kerana tidak ada yang lebih baik melainkan perhubungan tersebutlah ia akan membentuk diri dan peribadi kita menyayangi, menghubungi di antara satu sama dengan yang lain. Tak ada guna kita berpecah belah, kita bercerai-berai, kita bersengketa sehingga menyebabkan berlakunya malapetaka. Dan yang keenamnya, mari kita jadi orang yang siddiq, tuan-tuan dan puan. Nilai siddiq ini jadi orang yang benar. Orang yang melihat kebenaran lebih hebat daripada kemungkaran. Dan yang ketujuhnya, mari tuan-tuan dan puan kita mencari sahabat-sahabat yang saleh dan salihah. Itulah dia 7 sad. Tuan-tuan, kita cari, tengok keliling kita, sahabat kita. Masya Allah, pada malam ni kita hadir ke rumah Allah ni tadi sembang dengan Tuan Haji Basri. Ni Datuk Tuan Haji Basri nak 90 tahun dah. Masya Allah, Allah bagi boleh bergerak kaki tangan berjalan sampai ke rumah Allah. Tuan Nazir kita 80 lebih. Allah bagi sihat walafiat. Yang ni orang muda sikit tuan-tuan. Dia baru 74 tuan-tuan. Kita yang baru 40 ni tuan-tuan berasa cemburu dengan mereka ini. Mari kita menjadikan mereka ni sahabat-sahabat untuk kita menghubungkan diri di antara satu dengan yang lain. Terakhir dalam pertemuan kita pada malam ini Datuk, sebagai kesimpulan kepada perjumpaan dan pertemuan kita pada malam ini, bagaimanakah Datuk melihat kalau tadi kita banyak berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari tuan-tuan dan puan sebagai pengakhiran kita pada malam ini, bagaimanakah kita nak meletakkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk melihat kualiti diri kita, ciri-ciri yang sepatutnya kita isi sebagai umat yang layak mendapat pembelaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Datuk. Saudara-saudara, untuk meringkaskan jawapannya, saya bagikan nombor ni tuan-tuan. Nombor 1, macam tadi, ada 7 perkara. Nombor 1 tuan-tuan dan puan, kita terus kepada pergi praktikalnya. Mulai daripada hari ini tuan-tuan, mulai daripada hari ini, solat. Jangan tinggal solat. Dan kita akan bersolat di tempat di mana azan diazankan. Dan di awal waktu. 3 perkara. Solat, tuan-tuan bersolat di tempat azan diazankan, maknanya kalau kita berdekatan dengan sini, maknanya Masjid Al-Husna. Yang ketiga tuan-tuan puan, solat di awal waktu. Jangan tidak solat. Saya nak bacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Puan-puan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Satu lagi hadis yang hampir-hampir tuan-tuan dan puan dengan apa yang dibacakan tadi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya, yang istimewa namanya insan. Janjian dengan Allah diikat dengan salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Saudara-saudara, balik ini tuan-tuan, yang lain kita boleh compromise. Kalau nak pukul pasal tak sembahyang. Nabi kata sampai umur 7 tahun suruh sembahyang, sampai umur 10 tahun pukul dia kalau dia tak sembahyang. Saudara, ayah saya tuan-tuan almarhum Haji Ali Haji Omar. Mak saya Aisyah Aminuddin. Saya adalah 8 orang adik-beradik tuan-tuan, 8 orang adik-beradik. Yang saya ingat, ayah saya sejak saya berumur 5 tahun, 4 tahun tuan-tuan, ketuk pintu dah. 5 tahun tuan-tuan, 5 tahun. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isyak berjamaah. 8 orang. Habis berjamaah tuan-tuan, zikir dan doa, semua baca Quran. Semua baca Quran tuan-tuan. Saya umur 3 tahun tuan-tuan, dah boleh bercakap sikit. Atas riba bapak saya. Bapak saya beli tuan-tuan namanya Muqaddam. Sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah Muqaddam. Sekarang dah Iqra tuan-tuan.
Aliduratian, alidubawain, alidurapaun, an in un, banunatiban, badubawabin, badunapabun, ban bin bun. Itu muqaddam. Saya ingat lagi tuan-tuan duduk atas riba ayah saya tuan-tuan dan puan. Umur 3 tahun setengah, 4 tahun. Baca tu tuan-tuan, baca itu, baca itu, baca itu. Dan ayah saya tuan-tuan dan puan, kesalahan-kesalahan lain dia boleh maaf. Tapi satu lagi kesalahan tu dia tidak boleh maaf tuan-tuan. Kalau lambat salat. Bukan tak salat, lambat salat. Kena tuan-tuan. Kena. Yang sulung kena, saya nombor 4 tuan-tuan. Yang sulung kena. Yang nombor 2 kena. Yang nombor 3 kena. Yang nombor 4 termasuk saya pun kena tuan-tuan. Begitulah didikannya. Dulu saya tak suka dengan cara ayah saya. Bila saya dah kahwin, bila saya dah besar, belajar luar negeri, dalam negeri, luar negeri. Kalau ayah saya tak buat disiplin macam itu kepada saya belajar di Amerika 6 tahun setengah tuan-tuan. Hanyut saya tuan-tuan. Hanyut saya. Tapi pasal ada salat, pasal ada Al-Quran dalam diri saya. Minta maaf tuan-tuan sebut diri saya ni. Saya bukan nak menunjukkan diri saya, tidak. Tapi saya nak membentangkan tuan-tuan, apa usaha mak dan ayah saya untuk menjadikan saya tuan-tuan paling tidaknya ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, sayang Allah, sayang Rasul, sayang salat, sayang ibadat, sayang akidah, sayang syariat, sayang akhlak. Itu tuan-tuan yang dipamerkan kepada kami. Okey, nombor 2 tuan-tuan dan puan, insya-Allah itu salat. Yang kedua tuan-tuan dan puan, tak ada cara lain, tak ada cara lain. Set up kat rumah kita tuan-tuan. You have got to set up your own respective homes. Apa dia settingnya? Setting agama dalam rumah tuan-tuan. Setting agama. Lagu-lagunya lagu agama. Bayang tuan-tuan anak kita dalam telefonnya, anak kita dalam tuan-tuan dalam hard copy. Gambar-gambar disematkan dalam bilik-bilik mereka. Gambar bogil, separuh bogil dalam bilik anak laki-laki kita tuan-tuan. Gambar laki-laki yang separuh bogil tuan-tuan. Anak perempuan kita pinkan dalam dinding-dinding bilik-bilik mereka tuan-tuan dan puan. Malaikat tak masuk dalam rumah tuan-tuan. Malaikat tak masuk dalam rumah tuan-tuan. Malaikat tak masuk dalam rumah puan-puan. Bayang kalau tuan-tuan mati, dicabut malaikat maut nyawa tuan-tuan dalam rumah yang malaikat tak ada. Siapa yang nak bersama tuan-tuan untuk melepaskan nyawa yang terakhir? Iblis-iblis itulah tuan-tuan. Bila iblis bersama dengan kita tuan-tuan, waktu malaikat maut mencabut nyawa kita, tak mungkin kita boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadis mengatakan, mengucaplah umat Muhammad tuan-tuan kalimat la ilaha illallah, bila dicabut nyawanya, dakhalal jannah, maka diwajibkan syurga ke atas mereka. Nombor 3 tuan-tuan dan puan, nombor 3. Itu setting dalam rumah. Nombor 3 tuan-tuan, tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Dalam rumah kita sepanjang masa, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Sayang Allah tuan-tuan, sayang Allah. Mak sebut sayang Allah, bapa sebut sayang Allah. Apa pun riba kepada Allah. Makan riba kepada Allah, minum riba kepada Allah, nak tidur riba kepada Allah, nak berjalan riba kepada Allah, nak start kereta riba kepada Allah. Seluruhnya it has to be Allah bound. It has to be Allah related. It has to be Allah relevant. Ini tuan-tuan, seluruhnya Allah, 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 Allah. Tuan, kemudian tuan-tuan yang keempat ialah Al-Quran. Saudara-saudara, saya minta maaf, ini pengalaman saya. Rumah saya tuan-tuan, kami pindah di mana-mana pun tak banyak pindah lah rumah kampung tuan-tuan Rumah saya mesti ada surau. Ayah saya buat jembatan daripada rumah ke surau. Daripada rumah ke surau tu ada jembatan tuan-tuan. Jembatan, betul-betul jembatan. Nanti tuan-tuan tengok ayah saya dalam perjalanan daripada surau, tak jauh ni berapa langkah je daripada surau ke dapur nak makan. Yang keluar daripada mulut ayah saya sepanjang-panjang perjalanan, ayat Quran tuan-tuan, ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran. Ustaz, saya nak bagi tahu, minta maaf tuan-tuan, ini saya cerita diri saya ni bukan untuk saya nak promosi diri saya, tak ada. Ayah saya tuan-tuan meninggal dalam umur 85 tahun. Nak suruh senaraikan nama anak 8 orang, ayah saya tak boleh senaraikan nama anak dia, yang sulung sampai yang bongsu. Kadang-kadang nama saya pun ayah saya dah lupa siapa nama saya. Dia dah lupa berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan tuan-tuan. Tapi satu perkara dia tak lupa Ustaz, Al-Quran dia tak pernah lupa Ustaz. Dia tak pernah lupa Al-Quran tuan-tuan. Dia tak pernah lupa Al-Quran. Hafazan-hafazannya Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, hafazan-hafazannya tuan-tuan Al-Muluk dan sebagainya, semuanya tuan-tuan terus sampai saat matinya yang ada keluar daripada mulutnya ialah Al-Quran, 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 Al-Quran.
Saudara-saudara, saya nak menyebutkan, minta maaf tuan-tuan kalau saya sebutkan. Saya suka sebutkan pasal itu ayah saya. Saya sebutkan itu cerita yang sahih 100%. Saya suka menyebutkan kalau itu dapat memberikan tamsil ibarat kepada kita, tuan-tuan dan puan. Yang kelima, selain daripada Al-Quran, tuan-tuan, yang kelima, tuan-tuan dan puan, saya harap sangat sayangilah ibu, sayangilah ayah. Bagi tahu anak-anak kita, tuan-tuan, ada hadis, tuan-tuan dan puan, menyebutkan, tuan-tuan, ada hadis menyebutkan memandang Kaabah itu ibadah, memandang mazhab Quran itu ibadah, memandang wajah ibu dan ayah itu pun ibadah. Macam mana anak-anak, tuan-tuan, perempuan pandang perempuan? Anak-anak pandang kita dengan muka belas ihsan, anak-anak pandang muka kita dengan simpati, anak-anak pandang muka kita dengan kasih sayang dan kecintaan, anak-anak pandang muka kita dengan penuh harapan berjaya dunia dan di akhirat nanti, atau anak-anak benci kepada ayahnya. Ada anak-anak, tuan-tuan, tak tegur ayah dia, duduk sebumbung dekat 6 bulan tak tegur ayah. Tak tegur ayah, tuan-tuan. Saya buat summer camp, tuan-tuan, 35 tahun, 40 tahun, 1.2 juta. 1.2 juta anak-anak daripada seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Selatan Thailand ikut program saya, tuan-tuan dan puan. Biasa cerita anak-anak tak bercakap dengan mak bapak. Biasa cerita anak perempuan tak tegur mak dia berbulan-bulan, tuan-tuan dan puan. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu anak-anak, kalau ada, saya tak nampak anak-anak kita ada kat sini. Kalau kita dengan perkataan, dengan perbuatan terguris sedikit hati mak ayah, tertutup pintu syurga buat mereka, tuan-tuan. Terguris sikit hati mak ayah kerana perkataan kita, kerana perbuatan kita, dengan sendirinya tertutup pintu syurga buat anak-anak itu. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, jadi mak ayah, adik, abang, kakak, suami isteri sekarang ni, tolong tuan-tuan dan puan, tolong. Suami kena hormati isteri, apalagilah isteri kena hormati suami. Saya faham, tuan-tuan, saya pernah buat kaunseling perkataan kawasan yang bandar macam ini, macam Sunway dan sebagainya. Rumah tangga, tuan-tuan, rumah tangga jarang yang aman. Tak bertegur suami isteri 5-6 bulan biasa. Tuan-tuan tidur atas katil yang sama, seorang menghadap ke barat, seorang menghadap timur, biasa, tuan-tuan dan puan. Masya Allah, inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Apalagi masalah PKP lagi. Tuan-tuan tanyalah di mana-mana orang di Jair sana, kadar perceraian makin meningkat, kadar membunuh diri pun makin meningkat. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Bila Allah tidak ada dalam jiwa, bila Rasul tidak ada dalam jiwa, bila Quran tidak ada dalam jiwa, bila usaha untuk dakwah tidak ada dalam jiwa, bila Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah berjihad tidak ada dalam jiwa, inilah yang berlaku, tuan-tuan. Jadi saya harapkan akhirnya para penonton yang hormati sekalian, teman-teman saya yang menyaksikan program ini di mana juga, tuan-tuan, mungkin ada live agaknya, saya pun tak tahulah, tuan-tuan puan, kita harap insya-Allah dengan kita mengadakan program pada malam ini bagus, tuan-tuan. Kepada pengurus yang telah mengusahakan program ini, kepada Ustaz Nur Hizam yang menjemput saya untuk bersama-sama meraihkan, tuan-tuan, kita ucapkan terima kasih. Saya harap sangat, tuan-tuan, saya harap sangat kalau selama ini kita jauh daripada Nabi Muhammad, dekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Kalau selama ini kita tak baca buku-buku tentang Nabi Muhammad, carilah buku di mana, pinjamlah buku di mana-mana, bacalah sedikit tentang cerita Nabi Muhammad. Kalau selama ini, tuan-tuan, kita tidak ke masjid, tak ke surau untuk mendengar cerita Nabi Muhammad, maka sekarang ini, tuan-tuan, penuhkan masjid ini, tuan. Kalau masjid ini penuh, insya-Allah sayang Nabi Muhammad pun penuh. Kalau masjid ini penuh, sayang kepada Allah pun penuh. Kalau masjid ini penuh, rahmat, tuan-tuan, rahmat dan redha Allah pun penuh kepada kita, tuan-tuan. Saya harap sangat, tuan-tuan, saya harap jadikanlah semuanya, tuan-tuan, seluruhnya ini menjadi apa, tuan-tuan? Manusia yang macam mana? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Siapa mereka? Mereka yang hati mereka selalu rindu, kasih, cinta, sayang kepada masjid yang namanya Masjid Al-Husna di Bandar Sunway, insya-Allah. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Terima kasih kepada saudara pengurus, terima kasih kepada Nazir Masjid, terima kasih kepada Ustaz Nur Hizam yang bersama-sama untuk saya hadir dalam majlis ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi, tuan-tuan. Jangan lupa, tuan-tuan, setiap pagi, tuan-tuan, pukul 7. Setiap pagi pukul 7. Tuan-tuan buka aja FB page Dato' Dr. Hasan bin Muhammad Ali. InsyaAllah paling tidaknya dalam 40 minit, 45 minit ada saja ustazah-ustazah, asatizah, tuan-tuan, profesor, doktor bersama saya bincang mengenai Islam dalam kehidupan. Dah 2 tahun, tuan-tuan, 2 tahun, tuan-tuan, tak berganjak, 2 tahun.
Every morning, 2 years. For the period of 2 years, every morning, without fail. Pukul 7 pagi, live, tuan-tuan, live 7 pagi, live 7 pagi. Pergilah FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. InsyaAllah mudah-mudahan ada baiknya pada saya, ada baiknya pada tuan-tuan dan perempuan. Jumpa lagi. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, dengan kata-kata itu tadi, mudah-mudahan dirahmati Allah pertemuan kita pada malam ini. Banyak hari antara hari, mana nak sama hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, mana nak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat antara umat, mana nak sama umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini menyaksikan apa yang telah kita buat dan kita lakukan. Niat nawaitu kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahala rahmat kebajikan pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita, ibu dan ayah kita, dan seluruh muslimin muslimat, khasnya yang berada di Qariah Masjid Al-Husna Bandar Sanwe. Terima kasih kepada pihak pengurusan, Ustaz Hamid, Ustaz Hazizul, dan seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan dan puan yang daripada awal sampai akhirnya. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.